Selamat sejahtera saya mengucapkan kepada Profesor Isham. Saya Champing Kuan akan membentangkan kertas konsep yang bertajuk Pelan Transformasi TMK dalam Kalangan Guru. Abstrak. Tujuan kertas konsep ini memberikan penerangan mengenai plan transformasi teknologi maklumat dan komunikasi TMK di Malaysia serta meningkatkan pengajaran dan pembelajaran PDP dalam kalangan guru. Dan dapatan kajian daripada dua artikel ini juga akan dibincangkan tentang pelaksanaan rancangan teknologi untuk pendidikan dan transformasi digital dalam pengajian tinggi. Pengenalan. Transformasi TMK adalah mengoptimalkan dan memudahkan proses dengan alat digital dan kemahiran digital yang berkaitan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Alat media elektronik dan TMK seperti komputer, aplikasi multimedia dan internet telah diintegrasi di sekolah-sekolah bagi tujuan menjadikan pengajaran para guru lebih berkesan. Dan salah satu matlamat dalam Pelan Transformasi ICT KPM 2019 hingga 2023 selama 5 tahun ini berhasrat agar pengalaman PDP yang lebih berkesan melalui penggunaan teknologi yang inovasi. Dan teori yang telah digunakan dalam kertas konsep ini ialah teori pembelajaran konstruktivisme, iaitu menekankan pembelajaran secara aktif. Bermaksudnya, murid akan membina ilmu pengetahuan dengan usaha sendiri. Okay. Pembelajaran dan suasana baru seperti menggunakan internet di sekolah telah membawa banyak perubahan kepada pelajar dan pelajar dapat didapati lebih mahir membuat kajian dan lebih berfikiran secara kritikal. Penggunaannya elektronik dan penerokaan maklumat di kalangan para pelajar sekolah bukan sahaja dapat memberi semangat pelajar secara kumpulan, iaitu cooperative learning, pelajar juga semakin mesra dengan alat teknologi ini dan sentiasa berusaha untuk meneroka alam baru ini. Literatur, TMK sangat penting dalam membantu proses PDP menjadikan semakin lebih menarik dan berkesan, mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan dapat meningkatkan kualiti pengajaran para guru. Dan penggunaan TMK dalam aktiviti PDP membolehkan aktiviti PDP dijalankan tanpa mengira tekanan tempat dan masa, meningkatkan penggunaan sumber pendidikan, berupaya meningkatkan kualiti pendidikan, serta dapat mempercepatkan proses pendidikan itu sendiri. Seterusnya, dapatan kajian. Ini merupakan salah satu artikel yang saya tarik, iaitu daya tahan peribadi dari berbagai sifat pengetahuan, motivasi dan empati terhadap teknologi merupakan harangan proses pelaksanaan TIS, iaitu Teknologi dan Information System. Dan ia memerlukan latihan dan pendidikan mengenai teknologi maklumat untuk memantau proses TIS ini. Dan dapatan daripada artikel yang kedua ialah penerangan strategi universiti termasuk memberikan latihan mengenai transformasi teknologi kepada staf akademik di universiti. Boleh dianggapkan sebagai strategi positif untuk menghilangkan konflik dalam bentuk digital native dan digital immigrants. Seterusnya pembincangan dapatan, iaitu universiti Turki pada umumnya menganggapkan transformasi digital sebagai alat teknologi dan rancangan strategi universiti mempunyai strategi yang berkaitan dengan teknologi pembelajaran dan pengajaran di bawah tema transformasi digital. Dan universiti menekankan kepelbagaian pembelajaran yang fleksibel dengan menggunakan teknologi kerana tujuan dan objektifnya berkaitan dengan pendidikan jarak jauh dan pendidikan terbuka. Isu-isu pelan transformasi TMK. Di sini terdapat 5 isu. Isu yang pertama ialah isu beban tugas guru.
dan kesannya terhadap penerimaan TMK. Penggunaan TMK dalam kalangan guru adalah di tahap yang rendah dan pelaksanaan TMK yang lemah akan menyebabkan TMK menjadikan beban tambahan kepada guru tersebut, terutamanya untuk guru yang berusia. Seterusnya, yang kedua ialah sifat fobia dan takut komputer serta negatif untuk menggunakan dalam PDP juga akan menyebabkan kebanyakan guru tidak menggunakan komputer di dalam kelas maupun di sekolah. Seterusnya ialah kekurangan latihan khusus TMK merupakan salah satu faktor penghalang penggunaan TMK dalam aktiviti PDP ini. Ia kerana guru tersebut atau guru-guru itu tidak menguasai kemahiran TMK untuk merancangkan PDP dia. Okay. Seterusnya ialah kekurangan infrastruktur. ICT juga menjadikan halangan utama kepada guru untuk mengaplikasikan TMK di dalam rutin pengajaran mereka. Kerana kebanyakan sekolah hanya menawarkan akses internet untuk satu komputer atau komputer yang terletak di perpustakaan maupun di rumah komputer sahaja. Jadi, penggunaan internet menjadikan sukar kerana tidak terdapat komputer di dalam kelas. Nah, akhir sekali ialah kekurangan khidmat sokongan, iaitu membekalkan dan penyerdaaan komputer di sekolah memerlukan kos yang tinggi dan menyebabkan banyak komputer mengalami kerosakan dan dibiarkan begitu sahaja tanpa dibaik pulih. Seterusnya, implikasi terhadap dasar. Infrastruktur TMK yang kukuh perlu disediakan bagi menangani isu-isu semasa. Jadi, kerajaan atau KPM perlu mempertingkatkan ketersambungan talian internet di sekolah melalui penggunaan penyedia perkhidmatan internet yang pelbagai. Seterusnya ialah perlu memperluas rangkaian kawasan setempat iaitu LAN sekolah untuk meningkatkan kemudahan rangkaian yang terhad di rumah komputer maupun di kelas kepada penggunaan sambungan tanpa wayar dan mewujudkan teknologi dan garis panduan sewaan peralatan ICT. Seterusnya, implikasi terhadap latihan, iaitu pelbagai latihan khusus Amerika tentang TMK dirancangkan kepada guru sebab ia dapat membantukan guru untuk menguasai kemahiran TMK dengan lebih cepat dan lebih berkesan. Dan latihan dan kursus-kursus yang berkaitan dengan TMK bermainkan peranan penting dalam meningkatkan kemahiran dan penggunaannya dalam aktiviti PDP. Seterusnya, implikasi terhadap pentadbiran sekolah. Yang pertama ialah kerap melakukan pemantauan dan penilaian terhadap guru dan sentiasa menggalakkan mereka menggunakan TMK dalam kelas mereka. Okay. Yang kedua ialah malu malas dan pandangan guru. Ia bermaksud guru adalah penggunaan utama TMK dalam PDP dan oleh itu guru tersebut haruslah diberi peluang untuk menyuarakan pendapat mereka serta pandangan mereka terhadap penggunaan PDP agar dapat menilai kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman TMK dalam proses PDP itu. Seterusnya, implikasi terhadap guru. Okay. Dapat memperluaskan lagi konsep pembelajaran. Dengan bantuan TMK ini, murid-murid akan lebih faham apa yang cikgu hendak mengajar. Okay. Seterusnya, dapat menyediakan suatu situasi pendidikan yang mencabar minda kepada murid cerdas yang memerlukan aktiviti pergayaan. Dan seterusnya, implikasi terhadap murid. Yang pertama, murid-murid boleh menjadikan individu yang lebih aktif di dalam kelas itu dan meningkatkan kefahaman dan penguasaan terhadap pembelajaran itu dan meningkatkan motivasi terhadap pembelajaran dan
mengakseskan maklumat yang sukar diperolehi. Kesimpulannya, kehadiran TMK dalam pendidikan telah mengubah proses PDP. Tugas para guru akan jadikan lebih murah, lantas guru akan memurahkan PDP dan para pelajar juga akan lebih bermotivasi untuk belajar. TMK dalam pendidikan memberikan kesan jangka panjang kepada negara. Sekian, terima kasih.